Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Hari Malaysia kepada tuan-tuan dan puan-puan rakyat di Kuala Pilah. Apa khabar semua? Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Bang Mat Sabu, Presiden APCO Datuk Seri Bagas Tenggal, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, seluruh pimpinan Pakatan Harapan yang hadir bersama dengan kita pada malam ini. Saya mohon maaf kerana terlewat sedikit sebab saya menghadiri majlis makan malam PAP Parlimen Rasa di Seremban tadi. 200 meja majlis makan malam kita pada malam ini. Jual tiket semua. Datang ke Kuala Pilah, saya tengok ribuan hadir dalam program kita pada malam ini. Apa pertanda dia? Pertanda dia ialah bahawa momentum Pakatan Harapan sedang meningkat. Di setiap program ceramah, di setiap majlis makan malam, ribuan rakyat hadir. Momentum kita sedang meningkat. Siapa kata tak ada pasaran untuk Pakatan Harapan? Tuan-tuan dan puan-puan memberikan dorongan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan bagi semangat kepada kita supaya kita lawan dalam pilihan raya akan datang, dan kita akan mampu sekali lagi membentuk bukan saja kerajaan Negeri Sembilan tetapi kerajaan persekutuan di Putrajaya. Malam ini sambutan kita ialah Hari Malaysia. Esok 16 September Hari Malaysia. Kalau dulu tak ada sambutan Hari Malaysia, kalau dulu-dulu 16 September bukannya cuti untuk seluruh negara. Lepas tahun 2008 tsunami politik berlaku, Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan ke Parlimen mengatakan bahawa kita perlu sambut Hari Malaysia sebab 16 September itu merupakan hari pembentukan Malaysia, Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Yang esok ni tuan-tuan dan puan-puan ada cuti ni jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kena ingat, kalau tak esok kena kerja. Tetapi sambutan Hari Malaysia itu lebih daripada cuti. Apakah erti dia? Artinya ialah bahawa Malaysia ini dibentuk di antara Semenanjung Malaysia, Malaya pada ketika itu, dengan Sabah, dengan Sarawak dan Singapura pada ketika itu. Walaupun lepas 2 tahun Singapura keluar, tetapi kita asasnya ialah negara Malaysia ini dibentuk oleh beberapa wilayah. Sekarang ini kita kena mengiktiraf bahawa Sabah dan Sarawak itu bukannya statusnya negeri. Mereka adalah sebahagian daripada wilayah Persekutuan Malaysia. Satu wilayah dekat Semenanjung, satu wilayah dekat Sabah, dan satu wilayah dekat Sarawak yang membentuk Persekutuan Malaysia. Dan yang lebih penting, asas negara Malaysia ini ialah bahawa ada kerjasama, ada muafakat pelbagai kaum. Kita merdeka 57, Melayu, Cina, India bekerjasama menuntut kemerdekaan. Dan Malaysia diasaskan bukan sahaja Melayu, Cina, India, tetapi dekat Sabah, Kadasan, Dusun, Murud, Momogun. Ini yang diajak oleh Datuk Seri Bagas Tenggal. Ada kaum Momogun dekat Sabah, berpuluh suku kaum dekat Sabah. Di Sarawak berpuluh suku kaum dekat Sarawak yang membentuk negara kita yang bernama Malaysia. Jadi Malaysia ini keunikannya adalah sebuah negara majmuk, sebuah negara berbilang kaum, berbilang agama. Ini keunikan kita, ini kepelbagaian yang kita raikan. Yang tuan-tuan tak kira apa kaum kita, kita adalah rakyat Malaysia yang cintakan negara ini. Aku Cina, aku DAP, tetapi aku juga cintakan Malaysia. Aku juga anak Malaysia. Tak ada siapa boleh pertikaikan saya juga anak Malaysia. Begitu juga semangat dengan tuan-tuan dan puan-puan.
Itu asas kita. Itu yang menyebabkan Malaysia hebat. Itu yang menjadikan Malaysia itu kuat. Tetapi pada masa yang sama, kita faham bahawa majoriti rakyat di Malaysia Melayu Islam. Kita faham bahawa tonggak pentadbiran, tonggak politik, tunjang politik Malaysia ini mesti dipimpin oleh pemimpin Melayu. Ini kita faham. Tetapi apa pemimpin Melayu yang kita nakkan? Kita tak nak pemimpin Melayu yang korup. Kita nak pemimpin Melayu yang bersih. Kita nak pemimpin Melayu yang adil kepada semua kaum. Dan kualiti pemimpin ini ada di depan kita. Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan politik pelbagai kaum. Lebih 20 tahun beliau berjuang mempertahankan politik pelbagai kaum. Abang Mas Abu, bekas Menteri Pertahanan, hebatnya beliau konsisten memperjuangkan politik untuk semua kaum, politik bersih, politik berintegriti, tolak rasuah politik. Dan yang terbaru, kita ada tokoh kita di Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Besar kita. Malam ini saya nak cerita sikit. Sebab 4 tahun kita tak banyak ceramah. Kita jadi kerajaan, kita tak banyak ceramah. Kita buat kerja kat Negeri Sembilan. Tak banyak program ceramah kita buat, tak banyak program politik kita anjurkan. Tapi kerja kita banyak buat. Saya nak ingatkan, nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam 9 Mei 2018, semua calon-calon kita kurung dekat Hotel Royal Bintang dekat Seremban. Lebih kurang pukul 9, satu persatu kita tahu kita menang. Kita tahu Sikamat kita menang. Kita tahu Pilar kita menang. Ampangan menang. Cena menang. Bahau menang. Sampailah ke kerusi ke-19. Kita tahu kita boleh membentuk kerajaan. Lepas itu saya terima telefon daripada rakan wartawan. Bagi tahu kepada saya, tahniah Wadi, Tok Mat sedang memindahkan barangnya keluar daripada rumah kediaman rasmi MD. Itu pertanda bahawa kita berjaya membentuk kerajaan baru di Negeri Sembilan. Tak sampai 15 minit, Kak Wan telefon Datuk Seri Aminuddin Harun. Ketika itu belum Datuk Seri, Aminuddin Harun saja. Dia telefon kepada Aminuddin Harun. Lepas tu Datuk Seri bagi telefon itu kepada saya. Saya tanya Kak Wan, kawan, kita dah bentuk kerajaan negeri. Kita nak umum sekarang ni. Kita nak cakap kepada media, nak umum kita bentuk kerajaan negeri. Saya tanya apakah keputusan daripada Datuk Seri Wan Azizah selaku Presiden Keadilan pada ketika itu, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim masih dalam penjara. Saya tanya, siapa calon Menteri Besar daripada Keadilan? Sebab komitmen kita dalam DAP, dalam Pakatan Harapan, walaupun DAP menang 11 daripada 20 kerusi yang kita ada, tetapi komitmen dan janji kita, kalau kita menang Negeri Sembilan, calon Menteri Besar dari Parti Keadilan Rakyat. Kita tunaikan janji pada malam itu juga. Kawan bagi tahu saya, kalau boleh, sokonglah Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar. Saya kata, saya jawab, Kak Wan, itu adalah keputusan daripada Kak Wan. Kalau Kak Wan kata Aminuddin Harun, maka kita pun sokong Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar. Maka semua ada DAP, keesokannya pergi Istana Seri Menanti menghadap Tuanku. Tuanku interview kita satu persatu. Siapa yang anda sokong sebagai Menteri Besar? Saya boleh bagi jaminan, boleh bagi pengakuan, ke semua adun DAP nyatakan nama yang sama, iaitu mengangkat adun Sikamat Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Itu kita tunjukkan bahawa walaupun DAP ada kerusi yang lebih, tetapi kita menghormati asas perlembagaan negeri kita, asas undang-undang tubuh negeri kita, yang mengangkat bahawa
calon menteri besar mestinya pemimpin Melayu Islam. Itu dalam undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan. Kita mengangkat Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai menteri besar. Walaupun DAP separuh, tapi Anthony Loh tak minta jadi menteri besar. Tetapi ada hikmah dia. Tak jadi menteri besar, lepas tu aku jadi menteri pengangkutan. Walaupun 22 bulan saja, tapi rasanya boleh tahan juga. 22 bulan jadi menteri adalah sedikit prestasi dia. Tapi apa yang penting yang saya nak katakan ialah bahawa kononnya DAP mentadbir, DAP naik, DAP kontrol kerajaan 22 bulan, kononnya 6 menteri DAP kontrol keseluruhan Putrajaya. Itu fitnah, propaganda yang tak boleh percaya sama sekali. Di Negeri Sembilan, daripada 10 ahli esko, saya bincang dengan Datuk Seri Aminuddin Harun. Saya kata DAP walaupun ada 55% daripada jumlah adun PH, tapi kita tak minta banyak. Kita minta komposisinya melambangkan kekuatan kita. Kita minta 5 saja esko. 5 esko, saya kata yang 5 tu biar lantik semua adun Melayu duduk dalam kerajaan negeri. Pastikan esko ada adun Melayu yang lebih daripada bukan Melayu, supaya komposisi itu melambangkan kaum di Negeri Sembilan. Akhirnya kita membentuk esko kita 6 Melayu termasuk menteri besar, 3 Cina, 2 India. Dan kita mengiktiraf bahawa kaum India di Negeri Sembilan antara negeri yang mempunyai peratusan masyarakat India yang paling banyak di seluruh negara. Kita lantik 2 esko kaum India dalam Negeri Sembilan. Tak pernah berlaku dalam sejarah Barisan Nasional. MIC lawan macam mana pun tak lebih daripada 2 adun, 1 esko. Itu sejarah dalam Barisan Nasional. Tapi kita mengambil pendekatan yang berlainan. Ada masalah 4 tahun lebih ni? Tak ada. Tak ada masalah. Adakah dengar bahawa Negeri Sembilan azan tak berkumandang, azan tak boleh diadakan? Tak ada. Tak pernah ada isu. Adakah pembangunan Syiah Islam terpantut di Negeri Sembilan? Tak pernah. Malah saya mengikuti dekat setiap tahun pembentangan bajet. Saya tahu bahawa 4 tahun ini sejak tahun 2018 10 buah masjid baru sedang dibina di Negeri Sembilan. 4 tahun kita bina masjid lebih banyak daripada 3 Penggal Taubat. Adakah pembangunan untuk agama terpantut? Tidak. Peruntukan tiap-tiap tahun tambah. Saya tak pernah ada masalah. Saya juga adun. Ada pernah dengar saya bantah dalam Dewan Undangan Negeri? Adakah esko DAP bantah? Tak pernah. Apa sahaja peruntukan yang mengangkat dan memartabatkan agama Islam, kita tak ada masalah. Kita menyokong, kita pastikan bahawa ia tetap berlaku. Tetapi pada masa yang sama, kita juga mengadakan dasar bantu juga agama-agama lain. Ada portfolio untuk bukan Islam, juga bantu tokoh Cina, juga bantu kuil Hindu, juga bantu gereja. Itu merupakan dasar kerajaan kita yang merupakan satu dasar yang adil, muafakat, bersih dan sejahtera. Ini yang kita amalkan di Negeri Sembilan, yang tak pernah menjadi masalah. Malah tiap-tiap tahun bulan Ramadan, MB saya tahu tiap-tiap malam dia turun, tiap-tiap hari menjelajah Negeri Sembilan. Saya adun Cina dekat Jenepu. Saya jemput Menteri Besar pergi ke kawasan saya, melawat Masjid Karya Simpang Durian. Sebab Karya kat sana bagi tahu saya, tak pernah Menteri Besar Negeri Sembilan melawat kawasan tersebut. Tak pernah ada Menteri Besar Negeri Sembilan sampai ke masjid tersebut. Saya bawa Menteri Besar Negeri Sembilan yang amat berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun sampai ke Simpang Durian, melawat masjid. Dan lawat masjid itu bukannya tangan kosong. Kenalah sampai sana bagi peruntukan.
Ada keperluan CCTV, ada keperluan aircon, ada keperluan pagar. Saya pun bisik dengan Menteri Besar, ini kawasan aku, tolong jaga sikit, bagi peruntukan daripada pejabat Menteri Besar. Itu sebabnya tiap-tiap tahun aku pembawa usul, penyokong usul belanjawan. Saya kata peruntukan untuk pejabat Menteri Besar P50 naikkan daripada 10 juta naik kepada 30 juta. Tetapi syaratnya peruntukan itu turunkan untuk bantu semua masyarakat kita di seluruh negeri Sembilan. Ini yang kita buat. Ini yang kita lalu 4 tahun lebih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak menjadi isu, tak menjadi masalah apabila Pakatan Harapan memerintah negeri Sembilan. Dan apabila kita boleh tunjukkan bahawa ini cara kita mentaklih negeri, ini cara kita adil kepada masyarakat kita. Orang Melayu Islam terjamin, tak ada isu langsung. Bukan Melayu, bukan Islam, juga mendapat bantuan, juga mendapat perhatian kerajaan. Maka inilah semangat rakyat Malaysia yang kita nak angkat dan kita nak martabatkan. Dan inilah kerajaan yang sepatutnya ada di negara kita. Kita harap tuan-tuan dan puan-puan lihat dan nilai kita. Dah hampir 1 penggal. Dan kalau Negeri Sembilan kita boleh buat macam tu, saya yakin kalau kita diberikan mandat sepenuhnya di Kerajaan Persekutuan, kalau kita ada cukup masa, cukup tempo, kita boleh buktikan bahawa kita juga boleh mentadbir negara Malaysia jauh lebih baik daripada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kita nak supaya rakyat Malaysia ada keyakinan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nak naikkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ini yang kita mahu. Orang Negeri Sembilan ini boleh bangga. Lepas langkah Sheraton, langkah syaitan Sheraton, satu negeri demi satu negeri tumbang. Walaupun kita menang, bermula daripada Johor, lepas tu Melaka, lepas tu Perak, lepas tu Kedah, lepas tu Sabah pun kalah. Yang kita menang 2018 tu, semuanya kita tumbang, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang kita dah menang 3 penggal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, satu-satunya negeri yang kita menang 2018 yang masih kukuh, yang masih berdiri tegak, ialah Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan. Sebab apa? Sebab adun-adun Pakatan Harapan tak ada kata. Di Negeri Sembilan kita bangga wakil rakyat Pakatan Harapan tidak seorang pun menjadi kata. Ini kebanggaan kita sebagai anak Negeri Sembilan. Walaupun parlimen itu ada, nasib baik kita membentuk kerajaan negeri tanpa bersatu. Kekuatan kita berdasarkan 3 parti. Parti asal dalam Pakatan Harapan, Keadilan, Amanah dan DAP. Kita berjaya membentuk kerajaan negeri tanpa wakil rakyat daripada bersatu. Tapi malangnya, dekat peringkat persekutuan, kita dikhianati, kita ditumbangkan melalui cara pintu belakang. Tetapi bagi saya, itu ujian kepada kita. Itu pengajaran kepada kita. Itu cabaran kepada kita. Kita harap pengajaran itu kita jadikan sebagai satu ujian kepada kita, supaya kita berjuang dengan lebih gigih. Kita nak menang semula mandat daripada rakyat dalam PIU yang ke-15 nanti. Tak kiralah tahun ini ke, tahun depan ke, kalau semangat macam malam ini, kita yakin dan kita percaya Putrajaya kita akan kembali. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita termakan dengan fitnah perkauman. Cukuplah dah berpuluh tahun politik perkauman di bawah Barisan Nasional. Seperti Bang Mat yang kata tadi, yang penting kita nak pemimpin yang berintegriti. Kita nak pemimpin yang tak rasuah. Kita nak pastikan supaya rakyat kita mendapat pembelaan, ada kesejahteraan hidup,
Kalau pentadbiran baik, hidup akan sejahtera. Negeri Sembilan, pengurusan ekonomi kita baik. Rizal kita naik sampai lebih 1 bilion. Pelaburan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada zaman Barisan Nasional. Kita buktikan bahawa kita boleh mentadbir, kita boleh memerintah, dan kita berintegriti, jaga amanah rakyat, jaga rakyat. Yang ada lebih itu, kita minta dalam Dewan Undangan Negeri luluskan peruntukan tambahan, bantu rakyat, bagi bantuan lebih kepada rakyat. Macam-macam bantuan inisiatif yang kita telah laksanakan selama 4 tahun lebih sejak tahun 2018. Jadi kita nak minta tuan-tuan dan puan-puan, pastikan PIU 15 Negeri Sembilan tetap milik Pakatan Harapan. Boleh? Kalau kita menang sekali lagi penggal kedua Negeri Sembilan, yang Menteri Besar tetap Aminuddin Harun. Anthony Loh nak pergi jadi menteri di bawah kabinet Dato' Sri Anwar Ibrahim. Negeri kita serahkan kepada Aminuddin Harun. Esko ada Teo Kok Siong sini. Saya nak masuk federal di bawah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Itu yang kita harapkan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap rakyat Kuala Pilah sekali lagi menangkan Pakatan Harapan. Boleh? Tapi setakat menang Dun Pilah tak cukup. Kita nak menang juga Dun Juaseh. Kita nak menang juga Dun Sri Menanti, Dun Sengaleng, supaya ramaikan backbencher Pakatan Harapan dalam Dewan Undangan Negeri. Kesian saya, sebab sekarang ini backbencher tak ramai. Aku paling senior dalam Dewan, 4 penggal, Setiausaha Agung DAP. Tapi tiap-tiap tahun pembawa usul saya, menyokong usul bajet Menteri Besar saya. Takkan tiap-tiap tahun kena saya menjadi pembawa usul. Nak bagi peluang juga kepada adun-adun lain, backbencher lain menjadi pembawa usul. Tapi saya harap kita ada lebih ramai adun, perkuatkan kerajaan Pakatan Harapan. Kalau kita boleh masuk penggal kedua, saya yakin Negeri Sembilan akan menjadi lebih kukuh, lebih stabil, dan kita akan melaksanakan lebih banyak dasar pro rakyat dan membantu kemajuan dan pembangunan Negeri Sembilan. Saya harap semangat malam ini sebagai satu permulaan kepada kempen PIU ke-15 kita. Tuan-tuan dan puan telah memberi satu dorongan yang kuat kepada kita. Malam ini cukup hebat. Dah lama kita tak lihat suasana ceramah macam malam ini. Ini mengingatkan kita semangat kita sebelum 2018. Kekalkan semangat ini, masuk PIU 15, menang Pakatan Harapan. Sekian, terima kasih. Nandri Wanakam, Sese Kowe. Bila ada panggil. Terima kasih. Hurry, 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 hurry.